petang ni kita akan mulakan kelas kita yang pertama pada semester ini. Okay, dengan kita review sikit berkaitan dengan course information ataupun course planner yang saya ada share dalam WhatsApp group tadi. Nanti awak boleh tengok, dan dalam masa yang sama saya akan tunjukkan juga, saya akan present juga. Nanti awak boleh tengok lah dekat saya punya screen. Dengar tak suara saya? Dengar saya. Dengar saya. Jelas Dengar dengan jelas ya. Jelas. Okey. Saya punya course information tu nampak tak? Nampak saya. Okay. Okay, so saya proceed kepada course information dulu sebelum kita masuk kepada chapter 1. InsyaAllah petang ni pun kita masuk sikit untuk chapter 1. Okay. Dan esok kita cuba habiskan untuk chapter 1 ni. Dan dalam masa yang sama bila dah habis chapter 1 ataupun apa-apa chapter selepas ini, saya akan bagi latihan. Okay, macam section 1 lagi, section 2 dia dah buat dah latihan sikit. Okay, kita tengok course information ataupun course planner ni. Okay, so subjek ECM 1072 ini merupakan subjek yang di bawah bidang management. Okay, M tu mewakili management. So, macam yang awak sedia maklum, mungkin sebelum ni ada pensyarah-pensyarah pernah cerita bila awak join course ataupun kursus ataupun program ataupun course untuk EV101 ni, okay, so awak akan melalui 5 ataupun awak akan jumpa 5 bidang yang berbeza. Okay, bidang dalam civil engineering lah. So ada ECM, ada ECS, ada ECW, ada ECG, ada ECC. Okay, so ada 5 bidang. Okay, so ECM 1072 ni merupakan bidang di bawah management. Yang mana management ni ada 4 lagi bidang di bawah dia yang awak dah ambil pada semester 1, akan ambil dah ambil semester 2, akan ambil ataupun sedang mengambil pada semester 3, 4 dan 5 nanti. So awak akan jumpa 4 lagi bidang. Okay, so ECM 1072 iaitu subjek Civil Engineering Drawing merupakan salah satu subjek di bawah disiplin Civil Engineering ni lah. Okay, dan untuk kelas ECM 1072 ni, so kita ada 4 kali perjumpaan, 4 jam perjumpaan seminggu. Dan macam yang saya pernah maklumkan dalam kelas ataupun perjumpaan sebelum ni, bukannya 4 jam ni kita kena penuhi. Sekurang-kurangnya, so kalau 4 jam dia akan jadi separuh, 2 jam sahaja. So 2 jam lagi saya bagi masa untuk awak buat latihan ataupun apa-apa praktikal yang diberikan dekat rumah. Okay. Okey, dan subjek ni tiada prasyarat. Maksudnya kalau tiada prasyarat ni semester 1 pun awak dah boleh ambil subjek ECM 1072 ni. Tapi awak ambil pada semester ketiga kan. Kalau ikutkan dia punya course punya susunan tu, 1072 ni pada semester 2. Pada semester 2. Tapi awak boleh ambil pada semester sebelum ataupun selepas ni lah. Okey, dan saya akan mengajar awak daripada minggu pertama sampailah minggu ke-14 nanti. Okey. So subjek ni saya maklumkan dulu dia tak ada final. Dia 100% adalah coursework. Okey. So awak kena buat ataupun awak kena lukis. Awak kena hantar, lukis dan hantar kepada saya untuk memastikan awak dapat 100 markah tu. Sebab 100 markah tu hanya dekat coursework, tak ada final. Okey, tak ada final. Okey, so setakat ni ada apa-apa yang nak ditanya? Tak ada saya. Saya.
Ada Ada. Okay, so kalau tak ada kita proceed kepada bahagian yang kedua, iaitu B, dia punya outcome ataupun objektif. Okay, so untuk subjek ni, siapa yang request ni? Zati. Okay, Zati awak dah boleh masuk? Dah sir. Dah sir. Boleh Okay. So kita tengok dia punya outcome ataupun dia punya objektif. Okay, so selepas minggu ke-14 nanti awak kena pastikan diri awak boleh capai 3 objektif ni. So untuk subjek ni ada 3 CO, iaitu CO yang pertama, identify the basic theoretical and practical aspect of manual or technical drawing according to civil engineering specification. Okay, so untuk makluman awak, subjek ECM 1072 ni ada 2 bahagian. Okay, satu adalah manual drafting, dan satu lagi adalah technical yang menggunakan software ataupun perisian. Okay, so kita akan gunakan satu perisian AutoCAD version 2015. Okay, so kita akan gunakan version 2015. So siapa-siapa yang ada version yang upgrade daripada 2015 ni, 2016, 17 ataupun 2020, 2021, tak ada masalah, boleh gunakan, tak perlu nak install ataupun nak install balik 2015, so awak boleh gunakan. Cuma mungkin ada sikit perbezaan. Sikit saja, dia punya interface dia sama, cuma adalah kalau yang upgrade ni dia ada tambah-tambah sikit. Dia ada tambah-tambah sikit dia punya tool tu. Dia tak ada masalah. Kalau awak nak install dua-dua sekali pun tak ada masalah juga. Boleh install dua-dua sekali. 2015 and then 2020 yang dah install dalam awak punya laptop tu tak apa. Biarkan. Jangan nak install. So biarkan. Tambahkan tak apa. Jangan kurangkan. Jangan buang. Okay. So CO1 berkenaan dengan basic theoretical dalam manual drafting dan juga theoretical dekat AutoCAD. AutoCAD punya bahagian nantilah. Okay, yang kedua, demonstrate the knowledge and skill in the AutoCAD software. So macam saya cakap tadi, selain daripada manual drafting, so manual ni awak guna tangan awak lah, guna tangan, guna pensel. Okay, awak perlu juga selain daripada manual drafting tu, awak perlu juga mahir ataupun tahu skill-skill yang ada dalam software ataupun perisian yang kita akan gunakan nanti. Okay, and then yang ketiga, prepare the complete civil engineering drawing using AutoCAD software. Okay, so awak kena lukis dan hantar, especially untuk final punya project. Okay, so untuk final project, markah dia besar juga, and then awak kena completekan final project tu menggunakan perisian AutoCAD 2015 ataupun 2000 yang latest lah daripada 2015 ni. Okay, yang penting hasil dia lukisan tu. Okay, so dalam subjek ni dia tak ada test yang awak kena jawab, short essay ataupun apa-apa yang macam subjek lain lah. Okay, untuk subjek ni jawapan awak adalah dalam bentuk lukisan. Semuanya lukisan. Okay, semuanya berbentuk lukisan. Praktikal ke latihan ke, semuanya berbentuk lukisan. Okay, so itu adalah outcome ataupun dia punya objektif untuk subjek ni. Okay, kita pergi kepada dia punya assessment, penilaian bagi subjek ni. Okay, penilaian bagi subjek ni, so ada 3 penilaian yang akan di-assess ataupun yang akan di-assess oleh saya untuk memastikan awak dapat 100% tu. Okay, so 70% adalah terdiri daripada test, yang mana test ni ada 2 test. Ada test 1 dan test 2. Test 1 adalah manual drafting, awak guna tangan. Test 2 adalah menggunakan software AutoCAD.
Okay. Setiap satu test tu markah dia adalah 20% setiap satu. Okay. Kemudian 30% adalah praktikal. Okay, praktikal ni awak kena siapkan lukisan. Bila dah habis satu-satu chapter ataupun satu topik tu, saya akan bagi latihan. Latihan tu namanya praktikal lah. So praktikal ni awak kena buat. Biasanya tak silap saya 5 ataupun 6 praktikal yang awak kena buat. Dan awak kena submit dekat saya melalui OLES. Okay, buat masa sekarang ni OLES masih belum diaktifkan lagi. Okay, bila OLES dah okey, nanti barulah awak masukkan dalam OLES untuk submit. Okay, awak kena scan. Scan pun tak perlu cari scanner. Just phone awak tu awak download lah apps berkaitan dengan scanner ni, tab scanner ke, macam-macam lah jenis apps yang boleh awak scan. Dan saya rasa app yang ada dekat Google App tu dia punya kualiti dia lagi cantik sebenarnya daripada scanner biasa ni. Okay, cuma kena pandai lah setting nak bagi dia betul-betul mesh dalam dia punya petak tu. Okay, so hantar melalui PDF, melalui OLES ataupun WhatsApp ataupun email lah. Okay, kemudian satu lagi penilaian adalah final project. Okay, so kalau ikutkan semester-semester sebelum ni, kalau kelas biasa ataupun kelas konvensional yang bersemuka tu, saya bagi grup. Seorang, satu grup mungkin 2 ataupun 3 orang. Okay, tapi disebabkan semester ni special sikit, so final project ni awak kena siapkan individual, seorang-seorang lah. Dan untuk semester ni saya tak bagilah yang complicated sangat, lukisan-lukisan yang awak kena lukis menggunakan software tu. Okay, so saya akan bagi yang simple-simple dan make sure awak lukis dan siapkan dan kena hantar dalam tempoh yang saya bagilah. Okay, dan final project ni mewakili 30% daripada markah keseluruhan. Okay, so untuk subjek ni tak ada final, cuma coursework sahaja. Okay, so setakat ni ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Saya nak tanya sir, kalau yang tak ada AutoCAD macam mana sir? Yang tak ada AutoCAD, tak, AutoCAD ni laptop ada tak? PC ada tak? Ada, tapi laptop saya dia macam ada problem. Tak ada. Sebelum ada ni saya ada AutoCAD. Ada setengah student tak ada laptop lagi sir. Ada yang tak ada laptop lagi. So kalau tak ada laptop, berapa ramai saya nak tahu juga. Kalau tak ada laptop ni masalah juga untuk belajar AutoCAD ni. Tak semua sisi boleh download AutoCAD yang betul. ni kena bayar. Tak semua sisi yang ada software ni kan. Kecuali kalau dia ada pirate lah. Sebab ni pun mahal kan software. Kalau awak nanti saya fikirkanlah macam mana yang tak ada laptop ni. Kalau software tu jangan risau, saya akan share dengan awak software. Okay. Tapi pirate lah. Nanti awak kerja awak kena cari yang original. Ni untuk belajar tak ada masalah. Untuk belajar tak ada masalah. Saya akan bagi software tu, saya akan share software tu. Nanti awak download. Nanti awak try install lah, ikut step-step yang saya bagi tahu nanti dalam Word tu nanti. Word, saya akan bagi Word juga. Saya akan bagi step-step macam mana nak install semua tu. Okay. Nanti maklum kat saya, PM pun boleh, siapa yang tak ada laptop tu. Okay. Sir, saya masuk balik kan, saya nak pergi appointment sekejap. Appointment doktor Okay. Okay sir. Okay. Ada lagi soalan setakat ni? Okay, yang tadi laptop tu nanti saya tanya, saya fikirkan macam mana nak buat. Yang drawing tu, dia kena guna mechanical pen kan? Pencil je? Pencil je. Pencil biasa je. Mechanical pencil. Pencil 2B je. 2B pun boleh, pasti tekan pun. Nanti saya ceritakan. Dalam chapter 1 ada saya terangkan
chapter 1 nanti awak akan tengok list-list peralatan yang awak kena sediakan. Okay. Okay, ada lagi soalan? Sir, AutoCAD tu yang original tu kena download kat kedai. Yang Original? Original awak kena beli dekat kedai dekat kedai. Nak beli original ke? Biasa orang pakai crack sir. Crack je, kalau belajar ni tak ada masalah awak guna crack. Awak guna yang pirate. Saya Dia tengok bilang harga saja, original sebulan saja 700 lebih sir. Kalau beli yang license punya License dia 700 guna lebih. sampai bila-bila tu, harga dia 5,000 tau, 4,000 hingga 5,000. Gila. Tak payahlah, itu bila awak kerja tu awak fikir. Itu pun Okay, company okay. yang ingat. So untuk belajar tak ada masalah. Nak download pun boleh. Okay, kalau awak nak download dalam Autodesk, nanti awak type Autodesk. Tapi awak kena register lah. Register dan awak kena identify awak sebagai pelajar. Dia akan bagi free. Tapi susah juga sebenarnya kalau nak download dekat web ataupun dia punya Autodesk punya ni. Nanti saya bagilah senang. Saya bagi, nanti awak install, saya bagi crack semua, senang. Salah. Okay sir, thank you. Okay? Saya beli yang original lah buat masa sekarang ni. Nak Okay. kerja ni baru okay, fikir sir. yang original. Okay, sir. Okay, ada soalan lagi? Okay, so kalau tak ada, kita teruskan. Okay, so bahagian D adalah course requirement. Okay, course requirement ni saya rasa awak dah selalu dah jumpa ayat atau perkataan ni. Anda adalah diingatkan mengenai syarat kelayakan menduduki peperiksaan akhir mengikut buku peraturan akademik KPTM seperti berikut. Bagi pelajar yang gagal mencapai kehadiran minimal 80% ke kuliah akan dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir. Tapi subjek ni walaupun tak ada peperiksaan akhir, jika awak dapat markah kehadiran awak kurang daripada 80%, okay, so markah keseluruhan bagi subjek ni pun akan dijadikan sebagai grade G lah, gagal. F gagal lah untuk subjek ni. So make sure kehadiran awak perlulah lebih daripada 80%. Sebab itu dalam kelas saya ada 3 sesi saya nak check kehadiran awak ni. Sebelum saya start kelas, sebelum saya start kuliah tu, saya akan seru dulu nama awak, kemudian 30 minit selepas kelas tu bermula, saya akan tengok juga mana yang hilang tu, takut dia datang awal-awal je lepas tu dia hilang. And then bila dah habis kelas, saya akan panggil balik nama awak. Okay, so make sure awak sentiasa ada dekat dalam Google Meet ni. Okay, kalau ada apa-apa masalah, boleh dekat saya, boleh DM saya. Okay. Okay, itu dari segi kehadiran lah. Kemudian sebelum ni pun saya ada maklum mengenai tata susila ataupun peraturan bila awak ber-Google Meet ni, pastikan awak memakai pakaian yang bersesuaian, menutup aurat walaupun dekat rumah. So make sure sebab awak berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan pensyarah, so make sure dari segi pemakaian tu kena patuhlah, patuh syariah semuanya. Okay, tak perlu nak pakai baju kemeja, pakai tie semua, cuma nampak kemas, nampak sopan lah. Okay. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada sir. Tapi dalam yang saya tunjuk tu, textbook and reference tu, modul civil engineering drawing tu sebagi ke macam mana? Ada modul tu. Nota tu saya akan share. Kalau ikutkan saya nak share dekat OLES. Tapi buat masa sekarang OLES masih belum aktif lagi. So lepas 2 minggu nanti baru diaktif. Lepas 2 minggu pendaftaran baru OLES tu akan diaktifkan. So buat masa sekarang maybe chapter 1 ni saya akan share melalui WhatsApp group. Okay.
Tu nota saya. Nota saya itu saja. Rujukan awak itu saja. Tak ada nota-nota lain dah. Nak beli buku boleh, tak ada masalah, saya tak halang. Tapi the main reference dia adalah nota lecturer lah, nota yang saya bagi tu. Okay? Okay, sir. Lagi soalan? Sebab drawing ni dia tak banyak pun teori. Soalan yang ditanya pun dia minta awak lukis je. Penting awak datang kelas saya, dengar kelas saya, tengok video saya, tahulah macam mana nak lukis. Okay, ada soalan lagi? Sir. Amir. Kita guna peralatan apa je? Nanti dalam chapter 1 saya terangkan apa peralatan yang awak kena sediakan. Okay. Lagi soalan? Sir, kalau tak ada, ya. Masa lambat ni. Tadi saya tak, saya kembali rumah tu penat sikit kan, saya terlelap. Okay. Penat. Okay, next seterusnya textbook and reference. Macam saya cakap tadi, so untuk nota kelas saya akan bagi daripada chapter 1 sampailah chapter last kali nanti. Saya akan bagi by chapter. Okay. Kalau ikutkan dia punya medium, saya nak share nota tu dalam OLS, tapi bermasa sekarang OLS masih belum diaktifkan, so saya akan share dulu dalam WhatsApp group. Okay. Nanti bila OLS dah diaktifkan, saya akan masukkan balik course planner ni, chapter 1 ni sampailah complete chapter yang terakhir tu dalam OLS. So make sure OLS awak kena jadikan sebagai first medium dalam kelas saya. Mungkin kelas pensyarah lain dia guna GC, Google Classroom, tapi saya guna satu je, iaitu OLS. Okay. Okay, seterusnya kita tengok chapter-chapter yang ada dalam subjek ataupun kursus ECM 1072 ni. Okay, so keseluruhannya dia ada 8 chapter. Okay, 8 chapter yang mana chapter 1 sehinggalah chapter yang ke-5 itu melibatkan manual drafting. Okay, so manual drafting ni maksudnya awak kena guna tangan, guna pensel, guna pemadam, guna pembaris. Okay, so chapter 1 introduction, saya akan terangkan kepentingan lukisan ni, especially dalam sektor industri dan industri yang melibatkan pembinaan ni. Okay, kemudian drawing equipment and material. Okay, keperluan bila awak nak buat manual drafting ni, apakah peralatan-peralatan yang perlu disediakan untuk membuat lukisan yang berorientasikan manual drafting ni. Okay, kemudian kita akan tengok line and lettering. Okay, kita akan tengok jenis-jenis line. Sebelum ni mungkin awak kenal line tu line je lah, garisan je lah. Dia ada macam-macam jenis. Dalam lukisan ni, so garisan-garisan tu memainkan peranan-peranan dia. Dan juga awak akan belajar macam mana nak tulis A, B, C, 1, 2, 3 balik. Okay. Macam sekolah tadika ataupun sekolah rendah tahun 1 itu. Awak guna buku garis 2 kan, nak buat huruf A macam mana, huruf B, B besar, B kecil. Okay, so awak akan buat balik benda tu. Okay. Okay, itu chapter 1. Okay, chapter 2 berkaitan dengan geometrical construction. Okay, geometrical construction ni dia lebih kepada matematik yang awak belajar masa sekolah dulu. Macam mana nak gunakan kompas, bau kompas ataupun jangka lukis. Okay, jangka lukis, nak buat bulatan, nak buat tangent menggunakan jangka lukis tu. Okay, tu dalam chapter 2 lah. Okay, chapter 3 adalah orthographic projection, unjuran ortografik. Pun rasanya awak dah pernah tengok lah, benda-benda ni semuanya awak dah pernah tengok masa sekolah rendah ataupun sekolah menengah dulu.
nak buat lukisan unjuran yang ada 3 view, atas, depan, sisi ataupun bawah, kiri. Itu adalah photographic projection, masa kemarahan hidup. Siapa yang sempat lah, saya tak tahulah awak belajar tak KH kemarahan hidup, lukisan fotografik ataupun unjuran fotografik ni. Tak apa, saya akan tunjuk daripada awal, daripada macam mana nak buat garisan, jenis-jenis garisan. Okay, so jangan risau. Siapa yang masih kata baru lagi untuk drawing ni, tak apa, jangan risau, jangan takut. Saya akan ajar daripada basic step. Okay, yang keempat adalah asymmetric drawing. Asymmetric ni lebih kepada lukisan 3D ataupun 3 dimension. Okay, awak kena ubah daripada lukisan ortografik tu jadi lukisan 3D, ataupun daripada lukisan 3D ni awak ubah kepada lukisan ortografik semula. Okay, so chapter 3, chapter 4 dia saling berkait antara satu sama lain. Okay, yang kelima adalah sectional view. Yang ni bukan ni lah semua chapter. Kalau awak nak belajar manual drafting ni, dia memang satu skill yang awak kena ada adalah skill berimajinasi. Kena imagine. Contohnya katakan mouse ni, awak imagine apa yang ada di belakang ni. Katakan mata awak tengok kat sini, apa yang awak akan nampak. Okay. Ataupun bila awak potong mouse ni, potong 2, apa yang awak akan nampak. Tapi tak potong lagi, awak just imagine saja. So kena kuat sikit lah berimajinasi dalam subjek drawing ni. Kena latih otak awak, fikiran awak supaya berimajinasi, berhayal lah. So awak nak latih sebelum tidur tu, awak mengelamun lah, fikir apa yang ada di sebalik rumah tu, apa yang ada di sebalik langit tu, apa yang ada di sebalik awan tu, apa yang ada di sebalik bumi ni. Okay, cubalah imagine macam tu. Okay, tu salah satu skill yang awak perlu ada untuk menjadi pelukis pelan yang baik. Okay, itu chapter 5. Okay, setakat ni ada soalan? Saya buka dulu soalan. So dekat sini buat chapter 6 tu baru kita guna lah AutoCAD punya software. Yes, chapter 6 baru guna. Minggu ke-7 nanti baru kita guna AutoCAD. Sekarang ni tak guna lagi. Minggu pertama sampai minggu ke-6 tu manual drafting. Okay, ke-7 baru kita buat AutoCAD. Okay. So, subjek ni dia macam GKT tak? Ada basic dia tak? Macam mana? GKT. Basic GKT ada tak dalam subjek ni? Basic? GKT GKT tu komunikasi teknikal. Macam GKT lah, LK, sama lah. sama lah. Sebelum ni lukisan kejutaan kan, yang awak ni GKT, batch awak ni GKT. Sama je. Tapi subjek ni dia basic lagi. Macam GKT mungkin awak dah advance, dah buat mechanical punya drawing kan. So kita basic je. Nak buat peta, nak buat segitiga. So siapa yang dah ada pengalaman masa sekolah tu, satu kelebihan lah. Ada peralatan-peralatan masa sekolah tu, so tak perlu beli dah. Gunakan apa yang awak guna masa kat sekolah itu. Okay, thank you. Okay, lagi soalan? Sir, AutoCAD ni kita guna untuk SEM ni je ke? AutoCAD, SEM ni guna, SEM last nanti awak guna lagi. Apa barang-barang drawing tu pun sama? Barang drawing SEM ni saja. SEM ni je. Okay. Simpanlah buat kenangan. Sampai bila-bila awak kerja nanti boleh jadi kenangan.
Ada belajar manual. Okey. Lagi soalan? Okey, so kalau tak ada kita teruskan kepada chapter yang ke-6 iaitu Introduction to AutoCAD Software. Okay, how to use the engineering software for drawing, creating a design file and selecting the right speed file, understand the command window and the use of graphic tool access through the main palette. Okay, so untuk AutoCAD ni kita tak buat 3D ya. Kita just buat civil ataupun 2D punya drawing sahaja. Okay, kita lebih fokus kepada 2D saja. Nanti bila SEM 5 nanti so barulah awak design menggunakan Esteem dalam bentuk 3D sebagainya. Okay, so untuk AutoCAD kita just gunakan modul 2D sahaja. Okay, dan AutoCAD ni macam saya cakap tadi, saya akan sharekan software tu dekat awak, nanti awak download ikut step-step yang saya akan bagi. Saya akan ringkaskan dalam Microsoft Word, nanti awak bacalah macam mana nak aktifkan dia. Okay, dan software ni kalau nak beli, beli yang pirate tak apa. Yang saya dia pun pirate punya. Okay, kalau beli original tu boleh, tak ada masalah. Cuma harga dia mahal lah, 4 hingga 5,000. Tapi bila awak dah kerja nanti tak boleh dah guna pirate ni. Company awak kena beli yang original. So macam dekat lab kita ada 20 license yang original lah. So katakan satu license tu 5,000, 5 kali 20 dah hampir 100,000 harga dia. Yang ada dekat lab IT 7 tu. Okay. Okey, dalam masa yang sama saya akan tunjukkan juga lukisan-lukisan yang berkenaan supaya awak tahu macam mana nak bezakan lukisan-lukisan yang ada dalam industri ni. So ada banyak jenis lukisan. Dia ada lukisan arkitek. Okay, dia ada lukisan civil, ada lukisan mechanical, ada lukisan electrical. Okay, so kesemua lukisan tu dekat site semua ada. Okay, awak kena identify, katakan bos awak minta lukisan arkitek, so jangan ambil lukisan civil ataupun jangan ambil lukisan mechanical, electrical. So kena tahu jenis-jenis lukisan tu dulu. Itu satu, tahu jenis. Kemudian awak kena tahu nak baca lukisan tu, salah satu benda yang sangat penting yang awak perlu tahu sebelum awak terlibat dengan industri ni. So kalau tak tahu nak baca lukisan, masalah jugalah. Masalah juga. So kena tahu nak baca, nak bezakan. Nak bezakan lukisan, nak baca lukisan, sebagainya lah. Okay, tak apa. Untuk SEM ni awak kenal dulu. Nanti semester 5, 6 nanti, so baru ada subjek yang mendetailkan jenis-jenis lukisan. Kena tahu baca. Especially nanti kalau awak nak buat take off BQ. Nak tahu berapa batang besi. So berdasarkan lukisan tu lah. Lukisan tu awak kena pandai baca. Nanti dalam semester 4, 5 nanti awak akan tengok lukisan-lukisan yang berkaitan untuk buat BQ tu. Bill of Quantity. Ataupun masa SEM 6 ataupun SEM 5 untuk awak gunakan software Esteem, itu pun awak kena tahu baca lukisan. Buat masa sekarang ni untuk topik ataupun subjek ni just boleh bezakan. Ni lukisan arkitek, ni lukisan civil, lukisan mechanical, lukisan electrical. Okay, chapter 8 civil punya drawing. So civil, mechanical, electrical, arkitek semua berkaitan. Dalam satu construction project tu empat lukisan ni ada. Okay, the main ataupun punca ataupun ketua bagi setiap lukisan. Nazik ni section mana Nazik? Nazik? Dia section 2. Section 2 tu. Section 2 kan, apa masuk sini? Nazik?
Nazik Hello. Iqmal. Ya. Salah masuk Asian ke? Salah. Sorry. Dia nak belajar sekali je. Semangat. Bawa balik. Ni yang dah belajar dah kelas tadi. Okay. Civil drawing, mechanical drawing, architect punya drawing. Okay. So sampai chapter ke-8. Okay, sampai chapter ke-8. Okay, so itu antara topik-topik yang awak akan jumpa, yang awak akan belajar dalam kursus ataupun dalam subjek ECM 1072 ni. Okay, so setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada sih. Ada Tak ada. Fakri ada? Saya. Ay- Lukisan Faid ada dalam macam ni tak? Lukisan? Faid. Pipe tak ada. Kita buat basic basic punya drawing saja. Lebih pada civil. Oh, okey. Lebih kepada plan. Okey deh. Plan view. Okay, kalau pipe Okey tu dah. lebih kepada mekanik. Okay, electrical pun kita tengok je. Cuma kita tak buat lah lukisan tu. Okey deh. Lagi ada soalan? Ada yang takut ke untuk belajar drawing? Fakri takut. Fakri senyap je. Takut. Saya takut atau pet tu tak masuk laptop saya. Saya takut laptop saya problem. Tak problem. Sekarang pun tengah problem ni. Kena hantar Takut. kedai lah. Itulah, hantar kedai ni berapa lama pula tunggu. Apa kita start minggu ke-7. Kalau tak nak hantar kedai, beli kat kedai lah. Tak dah murah sekarang ni kan. 3-400 dapat dah. Ya. Kena pandai cari lah. Kat Cina tu. Rasa. Kalau toket ni RAM kena tinggi sikit lah. Kalau nak toket ni. Kena ada graphic card. Graphic card tak perlu. Penting dia punya RAM tu kena tinggi sikit. Macam laptop saya ni tak ada graphic card pun. Laptop college ni. Rasa. Ya Mi, ada soalan? AutoCAD 2020 tu kan? Jauh beza tak dengan 2015? Saya tak tengok lagi 2020. Sebab saya download yang tu lah. Jauh sikit lah, jauh sikit. Takut lain pula. Berbeza Ya, Mi. Dia punya tools tu je. Dia punya tools tu lain sikit gambar dengan yang lama punya. Gambar lah kan. Dia punya susunan punya- dia pun lain sikit. Lain ni kan. Susunan dia pun lain sikit. Yang lain kena install dulu lah. Takut nanti Tapi- nak cari tu tak jumpa pula. YouTube ada, better YouTube. Okay. Dia boleh tengok sikit lah. Kalau tak nak guna tool ataupun button-button tu, awak kena type lah. Dia punya short form. Boleh juga. Okay. So itu course information. Kita akan masuk sikit chapter 1. So ada soalan? Okay, ada sih. Ada saya ada. Ada? Ikram? Ada. Okay. Ada. Okay, kita tengok sikit chapter 1. Ini berkaitan dengan peralatan untuk manual drafting yang awak kena sediakan lah. Okay. Sebelum tu kita tengok dulu apa dia technical drawing ni.
Okay, technical drawing, also known as drafting, is a visual language that communicates ideas through the use of drawing. Okay, so lukisan ni adalah salah satu benda ataupun bahasa percakapan kepada orang-orang yang terlibat dalam sesuatu pembinaan. Okay, dekat site contohnya, okay, ada arkitek, ada engineer, ada kontraktor, okay, ada lagi lah orang lain. So kesemua orang yang terlibat dekat site tu, dia punya main perbincangan dia, perbincangannya semuanya berkenaan dengan drawing, berkenaan dengan projek. So bila ada projek, adalah drawing dia. Okay, so apa yang dibincangkan tu semuanya berdasarkan drawing yang ada dekat construction site tu. Okay, so sebab itu drawing ni sangat penting sebab dia adalah bahasa yang perlu difahami oleh kesemua orang yang terlibat dalam construction tu. Sama ada dia punya owner, klien tu sendiri, ataupun arkitek, ataupun engineer, ataupun kontraktor tu kena tahu baca drawing. Sebab itu klien pun ada dia punya engineer, arkitek pun ada dia punya engineer, konsultan pun ada dia punya engineer, kontraktor pun ada dia punya engineer. Okay, kalau contohlah klien bank nak buat bank lah. Bank ni dia nak bina sebuah lagi bank. Okay, dekat tapak-tapak tu. So walaupun bank, tapi dalam bank ni ada engineer juga. Sama macam KPTM. Walaupun KPTM ni tempat belajar kan, tempat mengajar, tapi dalam KPTM ni ada engineer juga. Maksudnya bukannya kalau awak tengok bank ataupun hospital, klinik kesihatan ataupun kementerian kesihatan, walaupun kementerian kesihatan dalam tu ada jurutera juga, ada engineer juga, dan engineer dalam agensi ataupun dalam kementerian tu kena tahu nak baca drawing. Okay, so maksudnya engineer ni bukannya kerja dengan konsultan, bukannya kerja dengan kontraktor saja, dia boleh pergi banyak bidang ataupun banyak bahagian dia boleh masuk. Okay, dan engineer ni dia kena tahu nak baca drawing. Walaupun macam saya cakap tadi, klien dia bank, katakan bank rakyat, dia nak buat sebuah lagi bank. So masa pembinaan tu, so dia kena hire, dia kena lantik, mesti ada seorang wakil jurutera untuk tahulah, untuk jaga klien ni supaya tak tertipu dengan kontraktor, tak tertipu dengan arkitek dan sebagainya. Okay, so drawing ni adalah salah satu medium perbincangan untuk semua orang yang terlibat dengan sesuatu construction project. Okay, itu penting, itu kepentingan drawing. Kena tahu nak baca drawing. Jangan tertipu. Bila awak kerja dalam industri nanti jangan tertipu sebab tak tahu nak baca drawing. Okay, basic drawing equipment. Okay, so saya akan terangkan apakah peralatan-peralatan yang awak kena sediakan untuk belajar manual drafting. Ni untuk manual drafting ya. Slide ni untuk manual drafting. Okay, yang pertama. Boleh saya teruskan? Boleh saya, boleh. Boleh. Okay, so peralatan pertama yang awak kena sediakan adalah satu technical pencil. Okay, kita akan gunakan pensel saja. Untuk manual drafting ni kita hanya gunakan pensel saja. So ini adalah contoh mechanical pencil. So carilah yang jenama okey sikit, Faber-Castell ke, Pilot ke. Okay, so ini adalah mechanical pencil. Tekan. Okay.
Kalau rasa terlalu mahal kesetekan ni, awak boleh gunakan pensel 2B. Pensel kayu ni. Ni saya beli kat kedai RM2. Tu ekor. Tapi best nak gunakan dia. Dia jarang patah, dia tak patah lah. Tapi kalau asah tu tak patah. Tapi kena asah dengan berhati-hati. So kalau rasa mahal mechanical pencil ni, awak carilah dekat kedai RM2. Pensel kayu ni, satu kotak tu dia bagi 10 batang. Harga dia RM2 eksklusif. So bolehlah dapatkan pensel ni. Okay. So kalau awak beli pensel ni, pensel kayu ni, awak kena guna 2 atau 3 batang. Okay. Sebab apa? Sebab ada garisan yang awak perlu tebalkan dia. Macam ni mata saya ni, pensel saya ni, kalau tengok dia tak berapa tajam sangat. Lapiskan dia supaya saya boleh buat garisan yang tebal. Okay. Ada soalan ni? Yang technical pencil yang first tu saya tunjuk tu dia ada size kan? Okay, jadi saya beritahu size dia. Okay. Okay, so kalau pensel kayu tadi macam tadilah. Awak kena cari 2-3 batang. Kemudian ada yang tajam, awak kena asah tajam. Kemudian awak kena asah dia tak tajam supaya dia boleh jadikan mata yang tebal. Okay, so untuk mechanical pencil ataupun pensel tekan ni, okay, kalau tengok ni dia ada banyak jenis. Dia ada macam saya ni 0.5, ada 0.35. Okay, so untuk mechanical punya pencil, awak boleh beli boleh beli 2 jenis. Satu 0.5, satu 0.7. Okay, 0.5 satu ataupun 0.7. Okay, kalau rasa mahal sangat nak beli dua-dua tu, beli sebatang pun dah cukup. Tapi yang penting awak kena pandai nak gunakan mana satu nanti garisan yang tebal awak kena tekan dia supaya dia nampak tebal. Kalau lukisan yang garisan yang nipis tu, so awak jangan tekan dia, awak layan dia punya garisan. Okay, so kalau nak beli sebatang, beli yang 0.5. Okay, kalau nak beli yang mechanical lah, awak boleh beli 0.5 ataupun 0.7. 0.35 ni tak perlulah nak beli. Sebab rasanya susah juga. Kalau macam ni dia satu set ni. Kalau macam saya beli ni satu set. Jadi 1.0 tapi dah hilang. 0.5, 0.7, 1.0. So kalau nak beli yang kayu pun tak ada masalah. Okay, itu pensel. Boleh? Boleh beli tak? Boleh. Ataupun awak guna dia yang awak ada sebelum ni? Boleh sir. Kalau ada lah. So kalau tak ada tu kena carilah. Kalau tak mampu nak beli, pinjamlah dengan adik yang sekolah tu kan. Kalau sekolah ni banyak guna pensel, so pinjam dengan dia dulu. Sekolah lambat lagi buka kan. Okay, itu yang pertama, tu basic pensel. Okay, yang kedua eraser. Kenal eraser? Kemarin je. Sir. Kenal, saya kenal kan. Ini adalah Sir. pemadam. Ya. Pensel tu kan, kalau dia guna tak pensel 3H, 2H, HB? Tak payah. Tak payah? Tak payah. Awak cari yang biasa je. Pensel yang sekolah tu, yang ada adik awak punya tu. Oh. So guna yang tu. Tapi kena ada pengasah lah. Supaya awak boleh gunakan untuk garisan-garisan yang sepatutnya awak gunakan. Ketebalan dia. Okay. So pemadam kena ada. Okay. So siapa tak kena pemadam, dia pemadam. Okay. So jangan gunakan getah gelang. Okay, sekolah dulu awak pernah buat kan. Ikat getah gelang untuk tenyih kat kertas. So saya tak nak macam tu. Sebab bila awak guna getah gelang tu, dia akan hitam awak punya lukisan. So nanti penilaian terhadap kekemasan lukisan awak tu menjadi rendah markah dia. Okay, so gunakan pemadam. Carilah pemadam yang elok sikit. Faber-Castell ni pun kat kedai RM2, RM2 eksklusif dapat 5. Okay, Faber-Castell.
Okey, itu yang kedua, pemadam. Dan dalam masa yang sama, kalau awak gunakan pensel kayu tu, awak kena ada pengasah. Pengasah. Ini pengasah. Kalau nak beli yang besar ke, yang kayuh-kayuh tu ke, so terpulang lah. Yang penting pengasah. Ataupun nak guna pisau pun tak kisahlah. Penting ada pengasah. Dulu orang ada yang gunakan kertas pasir kan, nak bagi dia sharp, bagi dia tebal semua tu. So depend lah nak beli kertas pasir tu sebagainya. Yang penting awak ada pensel dan awak boleh gunakan pensel awak untuk garisan yang tebal, garisan yang nipis sebagainya. Okey. Okey. Boleh? Satu barang, dua barang. Pengasah ni terpulang lah. Nak guna pisau mak, masak kat dapur pun boleh. Yang penting dua basic ni. Satu lagi saya tambah, pembaris. Okay. So pembaris, okay, better saya cadangkan awak belilah pembaris yang panjang sikit, yang 30 cm, sebab nanti awak akan melukis atas kertas A3, yang mana kertas A3 ni dia panjang. So perlukan pembaris yang panjang untuk awak buat garisan yang panjang atas kertas A3 tu. Okay. So pembaris tak kisahlah awak nak beli pembaris yang boleh lentur ni ke, ataupun awak nak beli pembaris yang keras, yang selalu awak gunakan untuk pukul kawan awak kat sebelah kan, sekolah dulu. So terpulang. Okay. Benda yang awak rasa awak mampu nak beli, belilah. Tapi jangan gunakan kad metrik, jangan gunakan kad bank untuk buat garisan. Okay. So gunakan pembaris. Pembaris ni make sure awak jangan gigit. Bila awak gigit nanti dia Black selalu guna kad metrik saya jadi pembaris. Awak nanti tak lurus, tak sama. Okay. So make sure pembaris awak bahagian tepi ni kena elok lah. Jangan ada yang bergerigi. So di tengah-tengah ni tak apa, hitam ke, kuning ke, tak apa. Di tepi ni sebab awak nak gunakan bahagian tepi ni untuk buat garisan. Okay, boleh setakat ni ada soalan? Untuk hari esok, boleh tak awak dapatkan 3 barang tu? Boleh saya, dah ada saya. Boleh saya. Pembaris? Boleh sir. Sekejap lagi saya Sebab pergi kita kedai. nak buat latihan sikit. Okay? Okey. Kita nak tengok awak punya tangan tu lembut ke, keras ke. Okay, boleh 3 tu dulu untuk minggu ni, untuk hari esok. Okay, kemudian drawing sheet. Okay, drawing sheet. Okay, so saya gunakan 2 jenis kertas untuk kursus ni, untuk subjek ni. Okay, yang pertama adalah kertas A4. Okay, dan satu lagi adalah kertas A3. Okay, A3 ni adalah saiz dia 2 kali A4. Okay, so A3 ni minggu depan kita akan gunakan minggu depan. Okay, kita akan gunakan minggu depan. So, untuk hari esok boleh tak awak dapatkan dulu kertas A4 ni. Tak perlu beli satu rim. Ni satu rim yang tebal tu. Awak beli yang dia dah asing-asing kat kedai RM2 ada. Dia dah asingkan mungkin dalam 20 keping satu plastik tu. So beli yang tu cukup lah. Sebab A4 ni tak banyak guna. So kalau dah ada selai kat rumah tak apalah, selai 2 line pun cukup lah. Kalau ada kat rumah tu. Sebab A4 ni tak banyak guna. Yang banyak sikit guna adalah A3. Dan A3 ni pun tak perlu nak beli satu rim. Satu rim tu mahal saya rasa. Beli yang dia dah pack dalam plastik juga. Sebab mungkin kita akan gunakan dalam 15 keping sajalah. 15 keping saja untuk manual drafting. Okay. So tak perlu beli yang satu rim tu. Okay. So tu 2 jenis kertas yang kita akan gunakan untuk manual drafting. Satu A4, satu lagi A3. So ada soalan? Untuk kertas? Tak ada. Ok,
Okay Kertas tak ada masalah Carilah kedai 2 ringgit kat Tak ada, depan sir. rumah, kat bandar ke. Kalau tak ada, untuk esok ni awak carilah mana-mana kertas. Kalau kertas tu sekat dekat kolej itu awak ada dapat nota daripada lecturer, ada depan dah bertype ataupun dah berprint, so gunakan yang belakang, tak apa. Tak apa untuk hari esok tapi untuk next class so kena dapatkanlah sebab ada tugasan yang awak kena hantar kat saya. Okey, itu adalah kertas. Okey, yang seterusnya adalah drawing board. Okey, drawing board saya tak wajibkan awak beli. So kalau rasa nak beli boleh beli. Kalau tak nak beli tak apa. Awak gunakan meja dekat rumah tu je. Tapi kena kena hati-hatilah ataupun nak buat garisan tu kena make sure dia betul-betul lurus, betul-betul 90 darjah. So kalau awak gunakan drawing board ni, sama ada drawing board yang plastik warna putih tu ataupun yang kayu tu. So kalau mungkin kat sekolah dulu ada yang guna kayu, ada guna yang plastik tu. So boleh guna balik. So kalau plastik tu kalau dia punya square, garis dia punya pembaris. Kalau plastik square kan. Kalau yang kayu tu T-square. Okay, itu adalah drawing board. So saya tak wajibkan. Siapa rasa nak beli, boleh beli. So kalau tak beli pun tak apa, tapi pastikan meja awak tu awak boleh gunakan untuk melukis. Okey, kemudian seterusnya bau kompas. Bukan kompas utara selatan timur barat tu Ni kompas jangka lukis. Okey, kompas jangka lukis. Okey, macam saya ni. Ini adalah bofa, set bofa. Ini bofa set. Okay, so bofa set ni dia mahal sikit lah. Tapi dia punya kompas tu agak tepat. Okay, so ni adalah bow kompas yang ada pensel tu. Nampak tak? Okay, ni pensel, ni dia punya jarum. Kalau tak mampu beli yang bofa ni, awak boleh beli yang macam ni je. Itu saya dah seletik, dah tercabut dari tu. Okay. Tu bahagian ni pensel, ni jarum. Okay. Awak tak perlu beli satu set. Okay, just dapatkan dia punya jangka lukis ni saja. Okay, tak perlu cari yang set ada protractor, ada yang triangle kecil tu, tak perlu. So ini saja. Kalau nak beli yang set tu tak kisahlah. Rasa macam duit tu banyak sangat tak tahu nak beli apa, so belilah yang set, yang set punya. Kalau rasa banyak sangat duit tu, so bolehlah beli yang bofa. Okey, itu adalah ada kat Popular ke? Ya. Bofa punya set tu ada dekat Popular. Tu kena pergi tengok lah. Saya tak ingat saya beli kan. Yang ni saya tak beli. Ni kolej bagi. Kolej yang belikan. Okay. Itu adalah kompas, untuk kompas. Ini kita akan gunakan dalam chapter 2, chapter 3, 4 pun kita akan gunakan lagi. Okay, kemudian divider. Testing. Dengar tak? Ke sama-sama? Jelas. Dengar saya Jelas. Jangan risau lah. Okey. Biasa. Sebab saya rasa macam tenggelam timbul tu. Okey. Divider.
Ni pun divider tak perlu beli. Tapi kalau beli set tu dia bagi sekali lah. Ni. Dia jarum-jarum. Ni untuk awak dapatkan ketepatan ukuran tu. Ni tak perlu belilah. Tapi kalau beli set tu memang dah bagi terus. Okay. T-square. T-square kalau awak beli drawing board kayu tu, dia akan bagi T-square sekali. Okay. Kalau A-square pun dia akan bagi sekali. Dia dah memang fix dekat board putih tu. Okay. Ada siapa-siapa yang ada contoh tak? Yang board putih. Boleh tunjuk. Saya tak ada contoh tu. Ada saya guna Sijil punya. Saya guna tempat study salam. Pinjam orang punya. Meja punya. Okey. T-square saya nak tunjuk pun tak ada contoh. Saya tak bawa ke rumah ni, ada dekat college tu adalah. Kalau kat college kita guna meja. Kalau awak masuk bilik drawing tu ada 30 biji meja. So meja tu memang dia dah lengkap lah. Box sekali dengan A-square T-square tu. Okay. Okay. Next awak kena sediakan triangle. Okay, triangle. Ini pun penting. Ini tak perlu esok, minggu depan awak boleh sediakan. Okay, triangle. Ini. Sejauh mana nak pergi, sejauh mana nak berada. Jangan lupa pada okay. Ini yang besar sikit supaya senang awak nampak garisan dalam kertas A3 tu. Okay. Triangle ni ada 30, 60, yang ni 45. Okay. Kita dapatkanlah satu set tu. Okay, next adalah French curve. Yang ni tak perlu juga awak sediakan. Okay, kalau tapi saya tunjuklah kalau nak kenal French curve. So ini adalah French curve. Okay, yang ada bentuk-bentuk. Inilah. Ini guna dia kalau awak nak buat bentuk ellipse ke, awak nak tebalkan yang punya garisan, so kena gunakan French curve ni lah. Okay. Kemudian protractor. Okay, protractor ni penting. Bukan saya, contoh saya ni, saya ada protractor yang 360 darjah. So awak boleh beli yang 180 yang separuh ni kan. Separuh je. So, kalau ada yang guna masa sekolah ataupun masa SEM 1 saja Mac tu, awak boleh gunakan balik. Okay, protractor ni. And then flexible curve. Flexible curve. Ni nama dia flexible curve. Tapi awak tak guna pun flexible curve ni. Okay. So, kalau rasa nak beli, nak buat koleksi, belilah. Okay. Ni flexible curve. Nampak dia flexible. Okay. Next is template ataupun stencil yang ada huruf A, B, C. Okay. Tu tak perlu nak beli. Sebab nama awak nanti, awak akan guna tangan awak aja untuk buat huruf nama awak dengan cantik. Okay. Ni saya bagi, saya tunjuklah. Yang ni technical pen. Kalau siapa nak beli technical pen ni boleh belilah. So technical pen ni dia ada banyak saiz. Tapi kita tak gunakan pen, kita gunakan pensel sahaja. Okay. Okay. Untuk hari ni kita sampai slide ni sajalah. Next class saya akan habiskan chapter 1 ni dan bila dah habis saya akan bagi latihan. Okay. So setakat ni ada soalan? Tak ada je. Ada je. Okay. So untuk hari esok 3 barang tadi saya minta awak dapatkan dulu. Satu pensel, pemadam,
dan juga pembaris. Yang lain tu next tu awak dapatkan minggu depan ataupun minggu satu lagi lah. Cuma kertas A4 tu kalau boleh dapatkan hari esok, awak dapatkan lah. Bateri tu tak apa, minggu depan awak boleh cari ataupun awak boleh sediakan. Okay, ada soalan? Tak ada tu. Tak ada. Tak ada Kalau tak ada, saya ambil attender dulu sebelum kita startkan kelas. Okay, so saya minta semua buka video masing-masing . Cuma apa tu mic je mute kan, nanti saya panggil awak menyahut. Edrina Najwa ada? Ni betul ke awak ni? Bukan kakak Fatin Nafisah. Mana Fatin? Fatin? Dia masuk ke dia tidur? Kata. Afiq? Saya tu. Ada dia. Mana Afiq? Okey, tengah-tengah tu. Ikram Hakimi. Ada. Master. Amir. Mana Amir? Ikram jangan offkan video tu. Saya ke macam? Mana? Amir? Ada Ada. Firdaus? Ada je. Ada atas tu. Imran? Ada, saya ada. Okay. Aina? Okay, ada. Atirah? Okay, ada. Yes. Syafiqah? Ada saya. Izzati? Ada sir. Mai Sarah? Ada Dekat klinik saya ada baru tak? masuk sir. Kau masuk? Tadi saya apa? Nanti video tu kau tengok balik lah. Nanti saya share dia punya link. Okey. Aisyah? Ada sir. Session awak ni tak sama macam SEM 1 tu Tak sama. Biasa. SEM lepas pun macam ni ke ikut SEM 1 SEM lepas? Dah dapat ikut satu. Ikut SEM 1. SEM ni lah. SEM ni lain. Fatin tadi ada? Ke dia tidur ni? Dia masuk, lepas tu dia biar je video dia. Lepas dia tidur. Kita tanya dia balik. Ada sir. Ada sir. Gimana? Ada sir. Tak tidur lagi.
Okay. So itu saja untuk kelas hari ini. Okay, kalau ada apa-apa yang awak tak faham ke nak tanya ke, boleh WhatsApp saya. Okay, so terima kasih sebab hadir dalam meet pada hari ini. So kita jumpa lagi next class hari esok. Okay, so itu saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Okay. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Bye, sir. Okay.